kita tahu itu adalah material resources planning. Okey, sebelum kita pergi detail, kita lihat beberapa macam introduction dia punya introduction. Okey, MRP ni MRP dia adalah berkaitan dengan, kalau ni kita panggil sebagai macam apa gitu, bill of materials. Ni bill of materials ataupun product tree structure. This is product tree structure. Okey, dekat sini kita boleh kelaskan kita boleh kelaskan permintaan dia punya demand. Ada yang demand yang mempunyai demand secara bebas ataupun demand bergantung kepada sesuatu. Kita dipanggil independent demands and dependent demands. Okay. Kalau produk lengkap, yang atas ni katakan A kan, hari tu kita dah belajar bahawa A ni adalah complete product, atau kita kata goods, the goods, the finished product, produk lengkap. Katakan tak kisahlah dia lengkap ke tak lengkap. Kadang-kadang dia komponen saja. Contoh hard disk, katakan A ni hard disk drive, tapi di bawahnya ada komponen-komponen kan dalamnya. Okey. Katakan suatu company ni keluarkan produk A, maka produk A tu the completed parts ataupun the completed product kita panggil independent demand. Sebab apa? Demand tersebut, dia punya permintaan tu adalah bergantung kepada customer. Customer nak berapa, maka dia bergantung, dia bergantung, tapi bergantung kepada customer. Yang customer ni dia bebas lah, dia boleh minta pada pada kuantiti yang pelbagai kan, various quantity. Kadang-kadang dia nak banyak, kadang-kadang dia nak sikit. This we call independent demands. Actually dia dependent, but dependent to the customer. Okay. We call independent demands. Okay. Dan dia punya komponen tu, komponen sebelumnya, ni kita kata sub-assembly level 1, sub-assembly level 2 kan. This is the component we call dependent demands. Why it is dependent demands? Because it depend to the completed parts, completed product. Jadi katakan A ni dia nak 100, maksudnya ada komponen ni perlu dikira berdasarkan demand dekat A. Katakan demand A 100 kan, katakan 100. C2 kita perlukan 200 kan, sebab ada kali 2 ni, dia perlukan 200. Kalau B dia perlu 400. Okay. Kalau D dia perlu 2 kali 4, 8 kali 100, 800. Okay. Ianya D ni dari sini 800 kan, 2 kali 4 kali 100, 800. Kalau ni 3 kali 2, 600. 3 kali 2, 6 kali 100, 600. Maksudnya kalau D dia perlukan 1400 kan. Jadi yang komponen di bawah ni kita panggil as a dependent demand, and A is the independent demands. Okay. Bila kita faham benda ni, bila kita dah belajar benda ni, MRP dia ada kaitan dengan rajah ni, ataupun kita kata
as a bill of material ataupun product tree structure. Macam mana kita nak jadualkan kita punya order dan kita punya production tu, dia bergantung kepada independent demand. Dalam independent demand, independent demand ni bila kita convert ataupun kita relate, kita kaitkan dengan MRP, dia akan menjadi master production schedule. Okay, nanti kita akan lihat master production schedule. Bererti master production schedule tersebut adalah bergantung kepada permintaan daripada customer. Customer nak keluarkan, nak beli berapa kan. Maksudnya dan bila. Contohnya pada bulan Jun, customer nak 100 katakan. Nanti Julai mungkin dia nak 50. Mungkin Ogos 150. Berbeza. Ataupun dia mengikut minggu. Ini adalah produk lengkap. Okay? Tapi nanti daripada master production schedule tersebut, kita akan generate ataupun kita akan create lah satu table jadual yang dipanggil MRP, Material Resources Planning. Dan dia hanya berkaitan kepada komponen sahaja. Komponen. Contoh komponen B, berapa sebenarnya komponen B yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan produk A. Sebelum ni kita belajar dari segi berapa kuantiti kan. Tapi nanti dalam MRP, dalam MRP ni dia lebih detail lagi. Bila dan berapa kuantitinya, bila dan berapa kita nak order dan sebagainya. Okay. Kita akan lihat detail perkara ni lah. Okey, dalam ni dia juga kaitkan dengan inventory. Dalam MRP ni kita perlu tahu tentang inventory. Sebelum ni kita dah belajar inventory, tapi nanti kita akan lihat kuantiti lah inventory tu. Maksudnya kita panggil on hand inventory. On hand inventory maksudnya inventory yang ada dalam store kita. Dia akan melalui kita dalam inventory ni, kita tahu sebelum ni kita belajar inventory ada dalam bentuk raw materials, ada work in progress and finished good. And finished goods maksudnya produk lengkap, dan dia ada item mungkin komponen kan, komponen A, komponen B, komponen C. Okey, dan kita dah lihat tadi jenis-jenis demand ataupun classification of demand. Ada yang kita panggil independent demands ataupun yang complete part tu. Dan yang kedua tu dependent demands adalah dia punya komponen untuk melengkapkan produk. Dan inventory juga ada dalam bentuk maintenance operation. Okay. Ni tak perlu, ni cuma introduction saja. Yang penting adalah yang perkara ni tadi yang saya terangkan. Okay, dependent versus independent demand. Okay, yang ni adalah independent demand. Independent demand ni contoh, kalau material is the finished good, maksudnya produk yang lengkap. Tapi kalau dependent demand, work in progress or raw materials, yang macam tadi komponen kan. Kemudian method of estimating demand, cara kita nak tentukan kan. Hari tu kita belajar kalau independent demand bermaksud finished good or completed product, kita boleh gunakan secara forecast kan. Kita boleh ramalkan customer nak berapa. Okay. Ataupun dia based on book customer order. Maksudnya kita dah open order.
kita open order, kita tengok berapa permintaan daripada customer. Selalunya book order ni lebih tepat lah kan. Walaupun dia book customer order, walaupun nanti kemungkinan customer tu akan cancel kan. Tapi mungkin cancel tu berapa persen sajalah. Dia lebih tepat lah, book customer order ni lebih tepat berbanding dengan forecast. Forecast ni kita ikut trend lah. Kita ikut trend lah gitu, kita dah belajar. Dan for dependent demand, yang tadi komponen tu, method to estimate adalah from the calculation. Nanti kita perlu kira lah berapa jumlah komponen yang diperlukan dan sebagainya kan. Dan typical planning method. Typical planning method ni kalau produk yang lengkap, independent demand. Hari tu kita belajar EOQ, economic order quantity, production order quantity, tu dengan reorder point. Tu adalah typical planning method. EOQ. EOQ itu kita belajar EOQ. Ni adalah untuk macam completed product lah. Economic order quantity. Tapi hari tu kita belajar komponen juga lebih kurang komponen juga. Tapi yang ni dependent demand ni kita belajar MRP hari ni. Dia punya macam mana nak lihat dia punya inventory level dan sebagainya. Tapi EOQ pun boleh guna. EOQ pun boleh guna hari tu kita belajar. Tapi EOQ itu kita menganggap bahawa dia punya demand tu adalah tetap kan. Sama je dia punya permintaan tu. Permintaan untuk 1 tahun. Lepas tu kita boleh bahagikan kepada kita dapat Q, kemudian kita boleh tahu berapa bilangan order dalam setahun kan. Tapi kita menganggap bahawa order kita tu tetap pada kuantiti yang tetap lah, Q Q ataupun Q star tu kuantiti dia tetap saja. Dan kita ada fixed interval time kan, time between order. Tapi dalam MRP ni permintaan dia sebenarnya berbeza-beza. Permintaan customer nanti kita lihat berbeza-beza bergantung kepada dia punya, dipanggil master production schedule. Itu yang untuk intro lah, yang untuk introduction. Jadi nanti bila kita belajar MRP mungkin kita boleh bandingkan mungkin awak boleh bandingkan apa beza EOQ, apa beza MRP kan. Sebab EOQ ni kita order juga kita order from supplier, tapi kita order pada kuantiti yang tetap dan kita menganggap dia punya assumption ataupun keadaan case production kita adalah demand dia tetap, dia tak berubah. Tapi MRP nanti dia adalah berubah, dia berubah-ubah, dan itu sebenarnya lebih praktikal lah dalam industri mana ada permintaan yang tetap kan. Mungkin kalau ada pun produk makanan lah baru tetap permintaannya. Tapi kalau komponen-komponen selain daripada makanan biasanya tak tetap lah. Okey, kita lihat dia sebenarnya MRP ni dia berdasarkan kepada satu contoh lah. Kita lihat dia punya example, example dia, dan dia menerangkan based on the example. Okey, dia gambarkan contoh ni, contoh yang mudah lah, permintaan bagi satu kerusi bagi satu kursi, di mana kursi ni mempunyai komponen kan, walaupun komponen dia simple lah. Dia ada papan tempat duduk kan. Dia ada kaki bahagian depan, dia ada kaki bahagian belakang. Kaki bahagian belakang dia dianggap panjang lah, dia terus panjang ke atas. Ni kursi zaman dulu katnya.
Sekarang boleh jadi sama lah. Betul konsep dia sama lah. Okey, ni kursi kaki bahagian depan pendek lah kan. Dan antara kaki tu dia ada pemegang pula. Tapi kursi sekarang banyaknya tak ada ni. Ni macam kursi zaman dulu kan. Ada apa ni, pemegang kaki supaya dia tak jatuh. Dia tak apa, tak bergoyang. Kemudian dia ada back seat ni. Dia panggil back seat. Apa ni, papan belakang ni kan. Okey. Kita lihat nantilah macam mana dia punya bill of materials dan macam mana kita convert ataupun kita relate kaitkan dengan MRP. Okey, bill of materials ataupun dia punya dia punya bill of materials ataupun product tree structure. Ni saya kata tadi bahawa satu kursi ni kita nak siapkan. Ni yang kata independent, ni is the independent demand. Maksudnya produk yang customer order. Okay, produk lengkap. Customer tak order kaki kursi, komponen, tapi customer order produk yang lengkap lah. And this chair consists of back legs. Okay, kaki belakang ni. Front legs ada 2. Leg supports, ni supaya tak goyang. Back slats, okay, back slats ni. Dia ada seat frame board, tak nampak ke sini Nak letak apa ni, nak letak tempat duduk ni, dia ada board lah tepi ni. Dan seat cushion, simple lah, simple produk ni dia tunjukkan. Dan completed product dinamakan sebagai leather back chair. Okay, leather back chair. Dan komponen lain ni ada nama dia nantilah, B, C, D, E Okey, ni dia punya product tree structure. Okey. Ni leather back chair tadi yang yang lengkap. Kemudian ada leather back sub assembly, seat sub assembly, front leg, leg support. Dan di bawah leather back sub assembly ada back slats and back legs. Kalau kita balik tadi gambar tadi, maksudnya bahagian belakang ni, kaki ni dia punya back legs dengan back slats, dia ada satu sub assembly lah, dia jadi satu sub assembly. Kemudian yang seat frame board dengan dia punya cushion ni pun satu sub assembly. Kaki depan dengan ni pun satu sub assembly. Okey, kita lihat ni lah. Ni ada seat sub assembly ni. Okey, seat sub assembly terdiri daripada seat frame board tadi yang disebut tu, kemudian seat cushion. Okey, dan leather back sub assembly terdiri daripada back slats dengan back legs yang panjang kaki yang tadi. Ada 2 komponen lah menjadi komponen ni. Okay. Jadi kalau kat sini, kalau kita tahu bahawa kalau kita nak 100 leather back chair, maka kita perlu sub assembly B1 ni 100 juga kan, sebab ni 1, ni pun 100, tapi front legs dia nak 2, leg support dia nak 4, maksudnya perlu 400, dia ni perlu 200. Okey, tu nanti kita lihat kemudian lah. Okey, ni iaitu dia punya product tree structure dia ni simple lah, supaya mudah kita faham. Tapi kalau yang complex products, maksudnya dia punya MRP dia lebih kompleks, kita perlu buat guna apa tu, software lah, komputer lah. Dia ada software benda ni. Okey, master production schedule lah macam ni. Ni adalah master production schedule adalah permintaan daripada customer. Okey.
Tapi sebenarnya ni bukanlah masa yang tepat. Contohnya dia kata pada April week 1, April week 1 ni customer order 150. Tapi ni bukan maksudnya customer nak hari ni juga. Maksudnya kita akan bagi customer lead time lah kan. Mungkin 1 minggu. Mungkin customer sebenarnya nak pada minggu ketiga. Tapi kita buat production pada minggu 1. Supaya dia ada masa lah kan. Kita ada masa untuk apa tu, siapkan dia. Macam saya tengok dekat apa, Alibaba.com tu. Saya tengok chocolate crispy. Chocolate crispy. Chocolate crispy ni saya nak beli banyak-banyak lah. Tapi saya jumpa satu kedai je yang murah kan. Tapi tempat-tempat lain hypermarket semua tak murah lah. Apa tu? Saya nak cari macam mana harga tu boleh murah. Saya tengok dekat internet apa semua tak murah kan. Sama je harga dia macam yang mahal tu. Kan je saya cari-cari, jumpalah dekat Alibaba.com. Tapi dia kena beli secara banyak sangat lah. Macam dia kata satu carton, bila saya kira satu carton dia tak sebut berapa, tapi macam 24 pack yang besar. Kemudian kena beli minimum 120 carton pula kan. Maksudnya dah macam RM20,000 pula benda tu kan. Tu baru dapat harga murah kan. Itulah. Jadinya bila dia tulis kat situ, bila kita order 1 to 120 cartons tu, dia punya lead time, dia pun tulis lead time 2 bulan dia kata. 2 bulan baru dia boleh hantar. Jadi masa tu macam ni jugalah. Maksudnya benda ni, customer order ni, kita akan bagi lead time dekat customer lah. Bila maksudnya boleh hantar. Jadinya macam tu, macam daripada Alibaba.com tu, katakan saya order sekali. Jadinya production dia akan dapat master production schedule tu lah. Bila dia nak buat bila dia nak buat production tersebut. Kalau saya order lah, tapi saya tak adalah mana nak order sampai 20,000 benda tu Lepas tu memang kalau kita order, contoh kata order kan, atau kita jual balik dengan harga standard kat kedai tu, kita dapat untung 25% lah. Taklah banyak 25%. Okey, macam 25%. 25% ni berapa kalau 20,000 nanti akan dapat berapa kan? Akan dapat 25,000 lah contohnya. Tapi payah kan, membazir je. Okey. Tapi boleh lah kalau nak bisnes kan. Kalau awak nak bisnes tu boleh lah. Okey. Okey ni master production schedule. 150. Okey. Dia kata dekat minggu 1 permintaan ataupun production lah dia kata master production schedule ni pada minggu 1 dia perlu keluarkan 150 lah. Maksudnya perlu siap 150 ataupun mula gerakkan production 150. Pada minggu keempat 120, jadi minggu kedua ketiga tak ada. Seolah-olah macam relax kan, tapi tak. Maksudnya dia ni semua ada lead time kan. Semua ada lead time Kemudian minggu ke-6 dan minggu ke-7. Kat sini kita nampak bahawa permintaan demand from the customer is varies. Dia berbeza-beza, berubah. Kan? Inilah yang sebenarnya tepat yang dalam production sebenar. Yang sebelum tu kita belajar EOQ bagi kes di mana permintaan adalah tetap. Dan tu jarang berlaku lah kecuali produk makanan lah. Macam katakan Ramly Nugget ke kan. Ramly Nugget boleh lah. Sebab apa hari-hari keluarnya memang tetap je sama kan. Kalau coklat pun belum tahu Coklat pun belum tahu. Mana ada orang permintaan dia sama je kan. Tak tahulah kalau Maggi kalau Maggi dia tetap sama, tak tahu lah. Okey. Okey, ni adalah production master production schedule.
Tadi yang saya kata dia adalah independent demand. This is the completed part, ladder back chair. Okey, daripada sini baru kita generate daripada maklumat ni baru kita boleh generate dia punya master production, dia punya apa, MRP, Material Resources Planning. Material Resource Planning tu macam jadual jugalah, macam jadual. Okey, daripada sini, okey, untuk menentukan dia punya Material Resources Planning, MRP, table ni, ataupun MRP schedule, dia ada beberapa rules yang kita akan lihat nanti. Rules dia lebih kurang sama juga dengan EOQ. Yang ni rule pertama adalah dipanggil fixed order quantity. Di mana sekali kita order pada kuantiti yang tetap. Fixed order quantity, dia based on the lot size. Okey, dia kat sini dia bagi maklumat ni adalah item C. Kalau awak ada apa tu? Maksudnya ada nota tu. Item C tadi. Okey, refer balik. Item C apa? Okey, item C ni seat sub-assembly. Bermaksud ladder back chair ni, kalau dia nak 150, seat sub-assembly pun 150. Tapi kalau dia kata produk D, kalau ladder back chair tadi 150, maksudnya front legs bukan 150, tapi 150 kali 2, 300 maksudnya. Tapi kalau produk E, dia dah jadi 600 pula. Tapi dia bagi contoh yang paling mudah sekali, simple. Di mana produk C, kita akan lihat kepada master production schedule tadi. Kalau dia 150, maksudnya item C pun 150 juga. Nanti selepas tu baru kita lihat yang lebih kompleks lagi lah. Okey, macam ni tadi. Ni kata 150 kan. Maksudnya nanti dekat gross production tu pun 150. Okey. Dalam MRP, okey, yang ni kita perlu ada. Semua maklumat ni perlu ada lah. Macam sekarang tak perlu hafal lah. Maksudnya perlu apa tu, generate table yang macam ni. Kita perlu ada item dipanggil gross requirement. Gross requirement is dependent to the master production schedule. Ini yang dia kata dependent demand. Sebab dia bergantung betul-betul kepada master production schedule tadi. Item C yang tadi. Okay. Sebab pada minggu 1 master production schedule 150, minggu keempat 120 ni. Ini semua bergantung sepenuhnya kepada master production schedule. Okay. Maksudnya gross requirement kita dah boleh letaklah dia punya jumlah dia. Tapi kalau item yang tadi ada darab 2, kita kena darab 2. Jadi 300, 240 dan seterusnya. Kemudian maklumat yang lain diberi adalah schedule receive. Okey, schedule receive ni ni tak semestinya nilai macam ni. Tapi dalam kes ni dia letak satu kuantiti lah, 230. Apa maksud schedule receive? Berarti sebelum tu kita dah ada buat order. Sebelum daripada bulan April ni week 1 Tadi week 1, 2, 3, 4, this is April. Kemudian 5, 6, 7, 8 ni bulan Mei lah kan. Okey, schedule receive berarti sebelum tu kita dah ada, company ni dah ada buat order dan dia akan sampai pada minggu pertama April. Okey, 230. Kemudian projected on hand inventory. Ni dia gambarkan bahawa dalam inventory kita dah ada lebihan part, dah ada lebihan komponen C. Maksudnya sebelum tu dah buat lah, tapi ada lebihan, ada satu lebihan dekat dalam kita punya store. Okay. Kemudian plan receive, maksudnya nanti bila kita order, kita mesti plan dia akan sampai bila. Dan plan order release,
bila kita nak buat order tersebut. Contohnya kita order minggu pertama, dia akan sampai pada minggu ketiga. Sebab apa? Dekat sini dia bagi lead time sama dengan 2 minggu. Ini semua maklumat yang akan diberilah. Dan lead time dia boleh bagi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan lot size yang dikata fixed order quantity lot size ni adalah 230 units. Tapi kalau kita katakan bilangan tersebut tidak cukup, kita perlu 231, katakan dia, tapi lot size tu 230 kan. Katakan keperluan dia bukan 230 tapi kita lebih daripada tu, 235 ke 240 ke, maka kita tak boleh order 240, kita kena order 2 lot. Jadi satu lot 230. Kalau guna rules fixed order quantity ni, kita order 2 lot jadi 460. Nanti kita lihat macam mana kiraan dia. Okey. Okey, katakan ni adalah maklumat yang diberilah. Kita akan gunakan rules fixed order quantity. Lot size 230 unit. Lead time 2 weeks. Okay. Lead time ni maksudnya kita plan order release. Kita akan sampai plan receive tu 2 minggu selepas tu. Okay. Dan dalam dalam store kita ada lebihan parts 37. Dan sebelum tu ada order dan akan sampai sebanyak 230 pada minggu pertama. Sebelum tu dah order. Dan gross requirement is totally depend to the master production schedule. Okay. Ini adalah maklumat yang ada. Okay. Macam mana kita nak mulakan MRP? Okay. Kita nak mulakan MRP saya tunjuk guna Excel dulu. Lepas tu nanti baru kita lihat kepada slide tu lah. Okay, kita ada gross requirement. Schedule. Receive. Projected on hand inventory. Plan receive. Dan plan order release. Okey, kita ada maklumat ni. Dan bahagian atas ni adalah dia punya waktu lah, dia punya masa lah. Minggu 1, 2, 3, 4. Okey, kita ada maklumat ni. Dan ni dia bagi dalam bentuk minggu lah. Okey, ini adalah maklumat dia. Okey, gross requirement kita dah tahu 150, 120. Okey, contoh yang mudah. Okey, schedule receive 230. Plan order release ni dia ada 37. Yang lain tu tak ada. Kita tak ada maklumat. Okey, macam mana kita nak mulakan dia? Kita mulakan dekat production projected on hand inventory. Dekat inventory level kita tengok. Maksudnya
pada inventory kita ada 37 part ataupun komponen C. This komponen C. Okay. Komponen C dekat produk, dekat kita punya store lah, dekat punya store ada 37. Tapi pada minggu pertama kita perlu gunakan dia, kita perlu gunakan komponen C ni sebanyak 150 untuk buat production. Maksudnya kita perlukan komponen C atau sub assembly tadi sebanyak 150 untuk buat production lah, untuk buat kursi tu. Okay. Tapi kita tahu bahawa pada minggu tu akan ada order sebelum ni akan sampai 230 kan. Maksudnya kita akan ada komponen tu dah sedia ada lah, senang cakap. Kita tak perlu order yang baru. Dah memang ada sebanyak, pada tangan kita adalah sebanyak 230 campur 37. Maksudnya dalam, tak kira lah dalam store ke, tapi kita boleh, pada minggu pertama kita boleh sediakan sebanyak 267. Maksudnya kita bermula daripada situ, calculation dia. Maksudnya calculation kita letak sini lah, warna lain. Kita start daripada sini. Okey, 267. Okey. Ya, tapi selepas kita buat production, kita akan guna dekat production site 150. Maksudnya pada akhir minggu pertama nanti, production on hand inventory kita akan susut lagi sebanyak 150. Maksudnya akan tolak lagi 150. Dia akan jadi 117 pada minggu pertama. Pada minggu pertama ni maksudnya dekat sini nanti nilai dia menjadi 117. Ada tak kat sini dia tunjuk? Okay, ni explanation. Kalau kita besarkan sikit ni. The gross requirement are the total demand for the 2 chairs. Projected on hand inventory in week 1 is 37 plus 230 minus 150. Okay, 150. Jadi kat sini nanti akan jadi 117. Tu. Okey. Ni boleh faham setakat ni boleh faham? Okey. Okey. Jadi pada minggu pertama, adakah kita perlu buat plan receive dan plan order release? Tak perlu Sebab apa? Dalam production site kita dah ada lebihan. Ataupun dalam kita punya store lah. Dah ada lebihan 117 komponen C untuk digunakan dalam production seterusnya. Okay. Kita lihat seterusnya pada minggu kedua. Pada minggu kedua tak ada production yang diperlukan. Berarti production on hand inventory kita kekal 117. Kita tak guna kan? Maksudnya dia kekal 117. Minggu ketiga pun sama. Simpanlah dekat store ke mana kan. 117 lagi. Jangan hilang lah. Kalau hilang tak tahu lah. Orang curi apa? Pekerja curi. Tak tahu lah. Okay. Jadi 117. Jadi kita anggap tak hilang lah. Kita anggap tak hilang. Okey. Jadi pada minggu keempat ni kita lihat kat sini. Kita ada 117. Tapi kita nak buat 120, tak cukup. Tak cukup. Apa yang kita perlu buat? Kita kena order. Dekat sini yang baru bermula plan receive and plan order release. Baru bermula kat situ. Okay. Secara teorinya dia akan, kita ada 117 minus 120. Maksudnya kita short 3. Kita perlukan 3.
Tapi dalam konsep ataupun rules tadi, kita kata as a fixed order quantity. Kita tak boleh order 3. Kita kena order 230 unit. Satu lot. Kan? Kita kena order 230. Okey. Dan kita anggap bahawa plan receive kita ni pada minggu keempat lah. Maksudnya kita nak dia sampai pada minggu keempat sebanyak 230 ataupun satu lot. Kat sini. Kita nak anggap kat situ. Tapi kita lihat kepada lead time. The given lead time is 2 weeks. Kan? 2 minggu. Okay. Jadinya bila kita nak plan order release tu? Maksudnya 2 minggu sebelum tu kita dah order. Ni macam schedule lah. Berapa kita nak order? 230 lah. Ni supplier jangan salah hantar. Kalau hantar tak cukup, masalah kita. Tapi kalau dia dah lebih tak apa kan. Okey, ni maksudnya pada minggu kedua kita kena buat plan order release. Maksudnya schedule, dalam schedule kita dia macam schedule juga ni, MRP ni. Pada minggu kedua kita dah mula plan order release. Kita order lah. Dalam jadual kita perlu order pada minggu kedua. Kemudian dia akan sampai pada minggu keempat. Okey. 230. Okey. Dan apabila telah sampai, okey, dan apabila telah sampai baru kita calculate balik kita punya projected on hand inventory. Kita kira semula tadi kita short 3, tapi bila sampai 230 dia campur balik lah. Campur balik 230. Tadi ada 117, nak buat production 120, campur balik dengan yang sampai baru 230. Okay, jadinya akhirnya kita akan ada balance lagi 227. Semakin banyak pula dalam kita punya store. Tak kisahlah dia nak banyak. But ni rules dia lah. Kemudian minggu keempat dah selesai lah. Katakan kita dah selesai, kita dah buat perkara ni. Kita lihat minggu kelima tak ada production. Tak ada production maksudnya sama dia punya production on hand inventory kita sama 227. Okey, pada minggu ke-6 production diperlukan sebanyak 150. Kat sini kita kena tolak lah 227 tolak 150. Tapi cukup ada balance lah, tak perlu order lagi. Ada lagi 77, tak perlu order. Kat sini tak perlu order. Secara teori dia tak perlu order. Tapi kalau engineer tu nak order juga tak tahulah kan. Tapi ni secara teori dia tak payah order. Okay. Tapi minggu ke-7 kena order. Sebab apa tak cukup ni? Kita dalam store kita ada 77 je. Tapi production minggu ke-7 memerlukan 120. Macam tadilah kita tengok. Maksudnya 77 minus 120. 77 minus 120. Kita perlukan lagi 43. 43 ni dalam lingkungan satu lot lagi lah. Dia tak melebihi lagi 230. Maksudnya kat sini kita perlu, macam tadi lah, kita perlu plan receive one lot 230. Dan when to order 2 weeks before. Minggu kelima 230. Kenapa 2 weeks before? Sebab apa? Lead time dia beri 2 minggu. Itu dia. Okey. Okey, maksudnya kat sini. Jadi bila dah sampai 230, kita calculate semula lah. Kira semula berapa balance yang ada. Tambah balik 230. Jadi balance kita ada 187 pada minggu 7. Dan minggu ke-8 tu pun dia kekal lah 187 sebab apa tak ada production. Ni adalah kita punya, kita panggil master production material requirement planning material requirement planning untuk komponen C. Okey, ni kalau kita gunakan kaedah apa tadi ataupun rules fixed order. Fixed order quantity mengikut lot.
Ni adalah apa ni? Dia punya rules dia adalah fixed order quantity, FOQ. Okay, FOQ, lot size 230 unit and the lead time 2 weeks. Okay. Okay, ni competency, nama dia seed sub assembly lah. Okay, kita tengok kat sini Maksudnya tadi mungkin kalau boleh refer balik lah kepada apa ni, slide ni. Tadi 117. Kemudian okay, ni kalau dia punya formula lah kalau nak tengok macam mana boleh dapat tu. Formula dia adalah inventory on hand, okay, pada minggu ni lah, pada minggu. Maksudnya kalau kita nak kira pada minggu kedua, pada minggu pertama, maksudnya on hand inventory pada minggu sebelumnya plus the schedule receive minus the gross requirement. Tapi kalau kita faham, tak payah formula ni. Kita boleh tahulah bahawa dalam production kita ada berapa. Ada berapa, tapi bila tolak dengan pengeluaran nanti tinggal berapa, itu je. 117. Jadi pada minggu kedua akan jadi 117. Dan pada minggu keempat dia dah tak cukup tadi kan. Jadi bila tak cukup, kita akan buat plan receive kat sini dan plan order release. Okay. Kita perlu order sebanyak 230 dan bila sampai 270 kita calculate balik, balance kita akan menjadi 227 dan plan order release kita 2 weeks before. Itu yang saya terang tadi. Dan bila ni dah okey lah. Dan kita boleh terus lagi kepada minggu 5, 6, 7. Tengok minggu 5 masih kekal, tak ada production. Minggu 6 okey, sebab apa? Pengeluaran semua 150. Tapi minggu ke-7 kita perlu order lagi sebab tak cukup kan. Kita order lagi sebanyak 230 lah. Satu lot. Dan bila nak order dekat sini okey, ni. Jadi ni adalah dia punya schedule yang lengkap lah. Sebenarnya pada minggu ke-8 ada lagi 187 kat sini. Ni yang lengkap. Maksudnya macam mana kita nak lengkapkan ni dengan kaedah tadi. Dia punya method dia tu dengan cara tadilah. Okey, dengan cara yang tadi. Okey. Ni adalah kita gunakan apa? Dia punya rules kita panggil fixed order quantity rules. Okey. Dan kita akan lihat lagi ada 2 rules. Ya, sebenarnya ada banyak lagi rules kan. Tapi kita tengok 2 ke 3 rules lagi Okey. Tapi menggunakan apa? Method yang sama kaedah yang sama. Apa contoh yang sama contoh yang sama daripada komponen C. Okey. Seterusnya dipanggil apa? Production order quantity method. Sebelum macam EOQ juga yang tadi fixed order quantity tu sebenarnya EOQ, economic order quantity tapi yang ni dipanggil fixed order quantity. Dia order by lot. Beza EOQ, demand kita tetap. Kan, demand tu sama je. Maksudnya kita boleh order tu tetap. Tapi kat sini berbeza-beza ikut minggu, ikut keperluan. Okey, fixed order quantity contoh yang sama. Okey, gross requirement sama, schedule receive sama, tapi dia punya dia bagi maklumat kat sini lot size P equal to 3. Apa maksud P equal to 3? Sekejap nak batuk pula.
Okay, P equal to 3. Ni attendant attendant hari ni. Okay, P equal to 3 maksudnya keperluan production selama 3 minggu. Keperluan production selama 3 minggu. Dia boleh bagi P equal to 2. Kalau P equal to 2 maksudnya keperluan untuk 2 minggu. Kalau P equal to 4 maksudnya keperluan untuk 4 minggu. Okay. Lead time sama 2 minggu. Okay. Mungkin dianggap supplier kita samalah. Supplier kita tu sama. Dia bagi lead time 2 minggu. Okay. Ni calculation yang awal samalah. Okay. Okay, kita lihat guna Excel ni. Saya kaedah 2 ni kita gunakan production order quantity method rules. Okay. Jadinya dia punya lot size P equal to 3. Itu je beza dia. Beza dekat lot size. Tadi lot size 230 unit. Yang ni lot size P equal to 3. Tapi jangan salah jangan kata 3 lot pula. Ni keperluan production untuk 3 minggu. Okey. Daripada calculation tadi, yang awal tu sama. Maksudnya dia perlukan 3 dah ada dalam production dalam store 37 campur dengan schedule receive jadi 267, tolak balik production 150 jadi 117. Jadi untuk minggu 1, 2, 3 ni sama. Dia tak ada perubahan. Yang akan berubah nanti pada minggu yang lain-lain ni. Ni tak akan samalah. Okey, ni tak sama. Okey. Jadi kita akan lihat start daripada minggu keempat. Sebab apa minggu keempat? Macam tadi, kita perlukan lagi 3. Maksudnya 117 untuk buat production 120 kita memerlukan lagi 3. Kan? Kalau tadi kita perlu order 1 lot. Tapi kali ni macam mana? Okey. Kali ni kita melihat kepada keperluan. Kita melihat kepada keperluan iaitu kita perlu 3. Kita perlu 3 kat sini. Dan kita perlu lagi 150 kat sini. Maksudnya keperluan kita adalah 117 yang dah ada. Okey, 117 yang dah ada. Tolak 120. Tolak lagi 150. Maksudnya keperluan kita adalah 153 sebenarnya. Tapi taklah kita ambil kat sini 120 saja. Maksudnya kalau pada minggu keempat ni keperluan kita adalah 3. Tapi kita melihat keperluan 3 minggu ke hadapan. P equal to 3. Keperluan production untuk 3 minggu. Week 4, week 5 and week 6. Maksudnya keperluan tu adalah sebanyak tolak lagi 150. 153. Jadi itulah kuantiti yang kita perlu order. Maksudnya plan receive kita di sini adalah 153. Sebab dia melihat kepada keperluan production untuk 3 minggu. Okay. When to order? 2 weeks before. Minggu kedua 153. Betul tak? Kadang saya silap saya takut tersilap. Okay. Dia kata apa ni? POQ lot size is the gross requirement for weeks 4, 5, 6. Okay. Minus the inventory at end week 3. Okay. Maksudnya yang ada dekat kita punya store lah. Maksudnya keperluan pada minggu 4, 5 ni 270, sebenarnya 270 tolak 117.
153 betul. Okey, maksudnya. Kalau salah payah nak terangkan balik kan. Maksudnya yang kita perlu order nanti adalah 153. Sebab apa 153? Sebab mengikut betul-betul keperluan production. Ni betul-betul nanti kalau supplier hantar tak cukup, masalah kita. Maksudnya betul-betul kena cukup dan betul-betul kena okey. Kan sebelum ni kita dah belajar kan, kalau rejection rate ada, kena tambah lagi rejection rate sebenarnya. 153, okey kat sini. Okey, plan order release and product receive kat sini, okey. Tu dah okey. Maksudnya bila sampai 153, kita kena calculate balik lah. Kita kena calculate balik. Campur balik yang sampai. Okey, campur balik yang sampai 153. Okey. Ni tadi kalau keperluan minggu ke-6 kita tak masukkan. Maksudnya pada minggu ni kita ada 117, kita buat production 120, kemudian kita order lagi 153, balance dia ada lagi 150 pada akhir minggu keempat tu. Okey, jadinya pada minggu kelima nanti dia kekal 150 sebab tak ada production. Dan pada minggu ke-6 dia akan jadi kosong. Sebab apa? Betul-betul minggu ke-6 dah habis. Maksudnya inventory kita dah lega lah. Budak store dah boleh relax lah. Minggu ke-6. Okey, minggu ke-6 dia dah store dah clear. Tapi minggu ke-7 dia tak clear lah. Maksudnya kita kena order. Kita tahu minggu 7 tak cukup kan. Ni kita kena order. Yang dekat sini sebenarnya tak cukup. 0 minus 120. Okay. Maksudnya kita perlu 120. Berapa kita nak order ni? Tapi maklumat yang kita ada sampai sini je kan. Sebenarnya keperluan untuk minggu 7, 8, 9 lah. Tapi nampaknya ada 120 je. 120 lah. Kita order 120. Dan when to order pada minggu ke-5 120. Bila sampai produk ni dia kita calculate semula jadi kosong kan. Dan minggu ke-8 pun kosong. Okey. Jadinya kat sini kita lihat perbezaan dia bahawa yang ni kita perlu order mengikut keperluan production sahaja kalau untuk 3 minggu. Okey. Dan kita tolak lagi dengan apa? Komponen yang dah ada dalam store kita, production on hand inventory maksudnya 153 sahaja. Dan selepas daripada tu kita akan lihat bahawa kita punya inventory level, yakni inventory level lah, production on hand inventory. Inventory level kita dah berada dalam keadaan rendah. Mula-mula je tinggi macam biasa, tapi lepas tu 150 kosong. Yang ni tadi banyak kan. Maksudnya kat sini menunjukkan cost cost of inventory kita mahal lah. Sebelum ni kita belajar kan, kalau banyak komponen kita perlu ada holding cost kan. Kalau kini holding cost kita rendah. Holding cost kita rendah, kita dapat kurangkan holding cost lah, senang cakap. Tapi number of order sama ni. Kita perlu 2 kali order kan. Nampaknya kalau punya POQ, kita dapat kurangkan dia punya holding cost dalam ni. Dalam teknik ni lah kalau kita gunakan POQ teknik. Okey. Jadi saya ulang tengok yang kat sini. Okey, 153 tadi. Okey, balance dia akan jadi 150. Dan dia perlu order 2 minggu sebelumnya. Okey, pada minggu ke-5 masih ada lagi 150. Pada minggu ke-6 production dah buat production, balance tinggal kosong kan. Pada minggu ke-7
Kita perlu order yang barulah 120 mengikut keperluan minggu 7, 8, 9 yang tak ada lah, dia tak sebut Jadi kita 120 kat sini. Ni adalah jawapan lengkap bagi POQ rules, lot sizing rules. Jadi perbezaan dia kalau kita nak buat discussion lah, bahawa POQ ni kita boleh minimumkan, kita boleh kurangkan dari segi rendahkan lah, kita boleh rendahkan dia punya holding cost tadi. Dan dia just mengikut production saja. Betul-betul mengikut keperluan production kita. Okey, kita lihat rule yang seterusnya. Okey, rules yang seterusnya dipanggil lot for lot. Lot for lot. Sebenarnya lot by lot lah kalau bahasa kita lah. Kita order mengikut lot demi lot kan. Lot by lot. Tapi dia lot for lot Okey, senang lah macam term so senang lot for lot. Okey. Ni maksudnya maklumat awal yang sama. Okey, dekat sini lot sizing and lot size dia lot for lot. Lead time sama, komponen sama. Yang beza cuma lot sizing je. Okey. Okey, kita lihat lot for lot. Dia lot for lot ni hampir sama dengan POQ. Hampir sama, nanti kita lihat. Okey, lot sizing dipanggil lot for lot. Okey. Maklumat yang sama adalah yang awal. Dia start minggu keempat ni dah berbeza lah. Okey, maklumat minggu 1, 2, 3 ni sama. Calculation dia. Pada minggu keempat baru kita start perlu order Jadi kita lihat keperluan production kita adalah dalam store kita production on hand inventory 117 dan kita perlu buat production 120. Maksudnya tak cukup Tak cukup berapa? 3. Kita tak cukup 3. Berapa kita nak order? Kalau ikut lot for lot kelakar sikit lah. Maksudnya kita kena order 3. Maksudnya kalau ikutkan production order quantity tu P equal to 1 lah. P equal to 1 Tapi ni bukan POQ ni lot for lot. Lot for lot. Maksudnya kalau kita perlu 3, kita order 3 lah. Dia punya rules dia. Jadi maksudnya plan receive adalah 3. Ni macam JIT lah, just in time. Dia macam ni lah dia order. Kalau dia perlu 3, dia order 3. Okay. Dan when to order? 2 weeks before, minggu kedua, 3. Kita perlu order 3. Senang kan? Lot for lot yang paling senang paling senang. Betul lah, lot for lot paling senang dengan fixed order quantity. Itu pun senang juga. Sebab apa? Ikut satu batch. Satu lot mesti 230. 230 lah order. Banyak-banyak Okey. Jadinya bila dah order dalam production dia akan bila sampai 3 jadi kosong lah kan. Pada akhir minggu keempat kita punya inventory dah kosong balik lah. Dah kosong. Okey. Minggu kelima kosong. Okey. Minggu keenam kita perlu 150. Maksudnya dalam store tak ada, kosong. Tolak production yang diperlukan 150. Kita perlu 150. Jadi waktu ni baru okey lah. Berbaloi sikit lah kita order kan. Maksudnya 150 lah. Kita perlu 150. Okey. Kita order 2 minggu sebelum 150. Okey. Bila kita dah order, maksudnya balance dia akan jadi kosong semula lah. Plus 150 bag. Jadi kosong semula. Dan minggu ketujuh pun sama.
dalam store tak ada, kosong. Tolak keperluan production 120. Jadinya kita kena order 120. 2 minggu sebelumnya. Okey. Dan bila dah sampai, dah settle semuanya, dah sampai produknya, komponen tu, jadinya dalam stok kita kosong semula dan minggu 8 kosong. Okay. Jadinya kalau kat sini, kita lihat bahawa teori dia boleh minimize. Ni betul-betul, dia boleh minimize the holding cost. Sebab apa? Dalam store kita memang kosong. Kalau boleh dia nak kosongkan store lah, senang cakap konsep ni, lot for lot ni. Dia nak kosongkan kita punya store. Maksudnya holding cost at the minimum side, at the minimum level. Okay. Tapi bilangan order pula jadi banyak. Maksudnya kat situ dia punya ordering cost akan tinggi. Dia meningkatkan ordering cost. Dia dah tak balance lah. Dia punya holding cost rendah, tapi holding cost pula tinggi kan. Tinggi. Dan macam tak berbaloi sangat lah. Contohnya 3 nak order kan. 3 je. Kalau beli barang tu kan, katakan beli 3 je, sikit sangat kan. Belilah banyak sikit kan. Kalau Maggi ke kan, beli 3 keping je, belilah banyak sikit. Dia punya macam tu lah, dia punya apa tu, kat sini dia meningkatkan dia punya dipanggil ordering cost. Dia kalau ikutkan konsep ni dia baiklah, tapi JIT akan guna kaedah ni. JIT operation dia akan guna kaedah ni. Dan dari segi holding cost dia memang rendah. Tapi dia nampak tak balance lah, kat situ tak balance. Okay. Kalau kita tengok yang pertama tadi, dia punya yang fixed order quantity, holding cost tinggi. Cost of inventory yang holding, penyimpanan barang jadi tinggi. Jadi berserabut lah, senang cakap, store kita banyak produk. Kalau kat pasar raya kita sukalah tengok kan, barang banyak. Tapi kalau dalam production side kita tak suka. Kita tengok store banyak barang tak suka kan. Macam messy lah benda tu kan, macam senang cakap tak best lah. Panas lah semua kan, bila barang banyak. Tapi kalau dari segi plan order release pun agak tinggi, ordering cost pun tinggi jugalah. Dia ada 2 kan, perlu 2. Tapi kalau yang production order quantity ni, dia adalah dalam optimum level. Maksudnya produk dia punya holding cost pun ngam-ngam, cukup-cukup mengikut kepada production, dan dia punya ordering cost pun cukup-cukup juga. Kalau ni 2, dia pun 2. Jadinya sebenarnya yang ni adalah kita panggil optimum method lah. Method yang pertengahan antara yang imbalance tadi. Yang fixed order quantity dia akan tingkatkan holding cost penyimpanan, tapi lot for lot dia akan tingkatkan cost ordering. Banyak kali pula nak order kan. Jadinya production order quantity method ni dia berada di tengah-tengah lah. Berada di tengah-tengah. Okey, yang tadi, yang ni lot for lot. Okey. Dia kata gross requirement in week 4, minus the inventory balance. Maksudnya kita kena order betul-betul cukup 3. Dan yang lain-lain tu 150, 120. Ni adalah jawapan lengkap lah untuk yang lot for lot. Jadinya kalau kita diberi maksudnya master product schedule, dan kita akan sama diberi bill of material tadi. Mesti diberi bill of material baru kita boleh jawab soalan ni lah. Maksudnya soal berkaitan dengan MRP. Jadinya ni adalah lot sizing comparison yang saya sebut tadi. Ni yang statement lah yang boleh dibaca. The fixed order quantity rules generate high average inventory.
Dia punya inventory level tu secara puratanya tinggi because it creates remnant. Dia punya baki dalam store tu banyak. The production order quantity rules reduce the average on-hand inventory because it does a better job of matching order and depend to the production requirement. And the lot for lot rules minimize the inventory investment, the inventory cost, but maximize the number of order. Maksudnya dekat situ dah tak balance. Tapi bergantung kepada production kita lah. Kita nak, kalau kita engineer, kita nak guna kaedah mana. Terpulang lah kepada kita. Terpulang pada kita. Ataupun tengoklah kalau company kita kata kita nak try kurangkan cost kan. Macam mana kita nak buat. Maksudnya kita pilih lah kaedah-kaedah yang sesuai lah. POQ ke, lot for lot ke. Kita tengok mana yang akan memberikan cost yang lebih rendah. Okay. Nanti MRP output, kalau betul-betul MRP output ni, dia akan ada dipanggil action notice, priority report, capacity report. Maksudnya macam tadi pada minggu kedua kita dah perlu order plan order release tadi kan, dan kita perlu buat order lah. Tapi sebenarnya kalau saya tak pastilah. Tapi secara teorinya, kalau macam dekat hypermarket, contoh hypermarket yang macam standard lah, saya rasa tak tahulah semua sistem dah guna tu sekarang ke. Macam di hypermarket sebenarnya dia dah ada, dia dengan supplier dah ada satu software yang sama. Dia integrated software lah. Integrated software. Di mana kalau dia dapat, katakan supplier tu dapat kontrak lah. Dapat kontrak untuk supply dekat satu hypermarket yang besar. Dia akan gunakan, tak tahulah dia guna software apa. Tapi macam MRP jugalah. Macam MRP ni. Maksudnya setiap kali customer beli barang kan. Bila customer beli barang kan kita scan. Jadi dalam store dia boleh tahu berapa benda tu susut berapa. Jadi orang dalam store akan lihat kepada jumlah kuantiti yang dah kurang tadi. Dia akan top up balik ke dalam dia akan terus top up ke dalam kita panggil rak-rak lah, tempat-tempat barang tu. Bukan maksudnya ada supervisor ke cakap barang ni kurang kau pergi ambil ke kan. Bukan macam tu. Maksudnya dalam production store tu dia dah tahu. Dia tengok dalam sistem, kurang. Sebab apa orang dah beli, dah scan kan. Dah susut dia punya kuantiti. Terus dia datang top up lah, top up. Kalau barang ada lah maksudnya. Kalau barang ada dia top up. Kalau barang tak cukup, maksudnya supplier pun ada. Supplier pun integrated. Online dia buka, dia tengok, dah kurang. Barang dah ada kurang dekat ni. Mungkin dia ada level dia lah. Dah kurang berapa, dia tu hantar. Hantar kepada hypermarket tersebut. Jadi benda tu dia berjalan berterusan. Bukannya maksudnya orang store kena call kan. Berapa banyak kuantiti produk, ribuan produk dalam tu. Banyak sangat. Dia tak akan mampu nak buat nak call semua kan. Nak message lah hantar ni barang tak ada. Bukan macam tu. Maksudnya sistem ni memang dah integrate lah. Memang dah ada dalam dalam production. Ni dalam hypermarket lah, kita kan hypermarket Okey, dia punya MRP output dia lah, ni gambaran lah dalam MRP explosion. Okey, nak teruskan ke ni MRP explosion Okey, ni mungkin saya tunjuk sedikit saja, nanti mungkin kelas seterusnya kita akan lihat lagi secara detail. MRP explosion MRP explosion ni dia adalah berkaitan dengan rajah product tree structure tadi. Okey, macam tadi kan, yang tadi komponen C1 adalah seed subassembly yang kita buat tadi.
Kemudian di bawah C1 tu dia ada H, seat frame. Kemudian ada komponen I, seat cushion. Dan di bawah H1 dia ada seat frame board. Yang 4 tadi kan. Yang 4 apa tu untuk letak cushion tu. Jadinya dia adalah dia punya rantaian lah ataupun sub assembly bill of material ni. Okay, kita lihat macam mana kita convert kepada MRP explosion. Yang tadi MRP, yalah MRP tu dia punya MRP basic lah kan. Tapi kalau disebut MRP explosion, dia adalah rantaian MRP dengan MRP. Macam explode drawing lah, explosion drawing apa? Explode drawing kan, lukisan apa? Letup kan, apa? Explode drawing, macam tu lah. Dia ada rantaian MRP tu. Okey, ni tadi contoh untuk apa? Fixed order quantity tadi. Kita dah lengkapkan macam ni ya. Kita akan refer komponen bawah dia tadi. Contoh tadi, untuk komponen H kita akan dengan I kita akan refer kepada plan order release. Plan order release ni kita dapat quantity kan. Kita dapat pada minggu kedua kita perlu order 230 dan minggu kelima perlu order 230. Apa terjadi dalam MRP explosion? Ni bagi komponen C. Ni komponen C. Dan ni komponen H tadi, seat frame. Ni komponen I, seat cushion. Tak tahu lah mana satu lah. Mana satu H, mana satu I kan. Okey. Apa yang kita perlu buat? Dia punya plan order release dia, kita akan pindahkan kepada gross requirement bagi komponen di bawah dia tadi, sub assembly tadi. Maksudnya ni 230, ni pun 230 juga pada minggu kedua. Dan ni pada minggu kelima. Okey, ni. Maksudnya tadi kita kena refer baliklah kepada apa? Product tree structure tu macam mana. Sebab apa? Yang bawah tu pun dia tulis Q1 kan kuantitinya. Maksudnya 230 perlu 230 juga. Kalau bawah tu perlu 4, maksudnya kita kena darab dengan 4. Kita tengok seterusnya. Bila kita calculate kan, yang ni nanti kena calculate lah. Kena calculate untuk komponen bawah dia tu, dia dapat 300 kat sini. Sini dapat 230. Okey. Dan akhirnya ada satu seat frame board tadi yang dia darab 4 kan, ada kurungan 4 tu. Maksudnya kat sini kita kena turunkan darab 4. Kat sini 1200. Tapi yang sini tak ada kena-mengena lah. Sebab apa? Dia tak ada kaitan kan komponen lain ni. Dia 1200 je. Tapi kalau ni ada kena-mengena, dia campur lah. Dia campur kat sini ya. Masukkan juga. Tapi dalam drawing tadi, bill of material tak ada rantaian tu kan. Jadinya yang kat sini dia perlu sini sahajalah. Ni lah MRP explosion lah. Tapi basic tadi untuk kiraan tu, kita lihat kiraan yang asas tadi lah. Yang kita panggil apa? Fixed order quantity, production order quantity and lot for lot. Tu calculation yang asas bagi satu table MRP. Tapi nak convert satu maklumat apa tu? Dia punya plan order release kepada gross requirement komponen yang bawah dia tadi, kita perlukan maklumat ni, plan order release. Okey. Contoh yang tadi yang tadi mana ni? Okey. Tadi leather back chair ni adalah bergantung kepada customer
bergantung kepada customer order. Tadi komponen yang ditunjukkan adalah komponen C, sub-assembly, di mana gross requirement dia adalah betul-betul bergantung kepada production, master production schedule. Okey, ni dia punya gross requirement untuk C adalah bergantung kepada gross requirement master production schedule. Tapi untuk komponen bawah dia, macam seat frame ni, dia tak bergantung kepada master production schedule, tapi dia bergantung kepada plan order release bagi komponen sub di atas dia tu. Maksudnya tu. Okey, macam tadi ni master production schedule, maka item C gross requirement dia bergantung kepada master production schedule. Okey. Tapi bila untuk komponen bawah dia, okey, bila kita tengok balik komponen H dengan komponen I, dia bergantung kepada result bagi komponen C. Komponen C punya plan order release tu, dia bergantung kat situ. Baru kita boleh masukkan gross requirement untuk komponen I dan H. Dan seterusnya untuk komponen di bawah dia, dia bergantung lagi kepada plan order release daripada komponen sub-assembly 2 ni. Kan? Apa dah 1200 dia darab 4 kan? Dia darab 4 bagi komponen apa ni? Seat frame board ni. Okay, ni untuk kelas hari ni lah. Untuk kelas hari ni. Nanti kita akan mungkin kelas yang seterusnya kita akan fokus kepada contoh-contoh yang lebih kompleks lah. Macam mana calculation. Tapi sebenarnya calculation yang sama jugalah, kita ulang balik kaedah tu tapi dengan contoh yang berbeza-beza. Kita mungkin boleh faham dengan lebih jelas lagi lah. Ini maksudnya kita dalam topik MRP. Okey, ni gambaran bagi MRP2. MRP2 tu MRP explosion lah. Okey. Daripada customer order, macam mana kita dapat master production schedule. Ni sama ada daripada forecasting ataupun daripada customer order. Okey. Kemudian kita buat MRP explosion. Tapi untuk MRP explosion ni kita perlu maklumat bill of materials. Kan dia punya drawing dia. Okey. Kemudian dia punya inventory record, kan dalam stok kita ada berapa. Okay. Kemudian baru kita keluarkan material requirement plan, MRP lah. MRP explosion ni kita keluarkan report MRP plan tadi, table tadi. Kemudian manufacturing resource plan, the cost financial data. Kemudian perlu kepada sales, finance semualah. Tapi skop kita kat sini lah. Maksudnya skop kita adalah untuk menghasilkan MRP ni, Material Requirement Plan. Yang lain-lain tu kerja-kerja seterusnya lah. Kita tak cerita lah, kita fokus kat sini saja. Okeylah. Saya rasa sampai sini kelas hari ni kan. Ni nanti kita akan lihat kemudian lah. Macam hari tu calculation ni. Kita akan solve problem ni. Okay. Kita akan lihat calculation ni nanti. Okay. Pada kelas yang seterusnya lah. Okay, terima kasih untuk kehadiran.